Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi dalam bab 3 ya. Okey, cikgu masuk bab 3. Bab 3 tajuknya ialah keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal ya. Jadi kita nak lihat di sini bagaimana nak menentukan pendapatan negara dan apa itu dasar fiskal ya. Bagaimana dasar fiskal ya boleh mengatasi masalah ya inflasi dan deflasi ya. Okey. Di dalam bab 3 ada dua subtopik ya, dua subtopik. Yang pertama ialah pendekatan YAE pada harga tetap ya, 3.2 analisis ADAS ya pada harga berubah ya. Okey. So apa itu AE, apa itu AD, apa itu AS ya. Kita lihat bagaimana nak menentukan pendapatan negara ya, bagaimana nak menentukan keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan yang pertama dua kaedah ya. Yang pertama kaedah rajah Y sama dengan AE dan yang kedua kaedah rajah suntikan bocoran. Kedua-dua kaedah ini kita akan analisis ya pada harga tetap. Ya, harga tak berubah. So bagaimana menentukan keseimbangan pendapatan negara. Okey. Yang kedua, ya, kita nak guna kaedah ya Kellogg ADAS. Ya, Kellogg ADAS. AE ialah perbelanjaan agregat. AD adalah permintaan agregat dan AS adalah penawaran agregat ya. So bagaimana Kellogg ADAS ya boleh menentukan keseimbangan pendapatan negara pada harga yang berubah. So ini yang kita akan belajar dalam bab 3. Nampak subtopik sikit tapi panjang bab ni ya. Okey, kita lihat dulu ya AE. Apakah itu AE? Ya, AE ialah perbelanjaan agregat ataupun perbelanjaan keseluruhan dalam negara. Ya, semua pelaku ekonomi akan melakukan perbelanjaan. Ya, ini kita dah belajar dalam bab 2 ya, menghitung pendapatan negara. Kita ada 4 pelaku ya, 4 pelaku ekonomi. Yang pertama isi rumah. Isi rumah akan berbelanja. Perbelanjaannya kita panggil perbelanjaan penggunaan isi rumah atau simbolnya C. So C adalah perbelanjaan isi rumah. Okey. Pelaku yang kedua dalam ekonomi adalah firma. Ya, firma juga melakukan perbelanjaan. Perbelanjaannya kita panggil pembentukan modal tetap kasar ya ataupun ya kita sebut pelaburan ya, simbolnya I. Okey, kerajaan juga melakukan perbelanjaan ya. Perbelanjaan kerajaan ada dua, perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan ya. So ini komponen yang ketiga, perbelanjaan kerajaan. Dan last sekali pelaku ialah sektor luar negara. Ya, sektor luar negara perbelanjaannya adalah ekspor dan juga import. Jadi komponen perbelanjaan agregat ya ada 4 pelaku, so ada ya 4 perbelanjaan iaitu CIG dan X tolak N. Ya. Okey, kita lihat suntikan. Apa itu suntikan dan apa itu bocoran? Ini pun kita dah masuk sedikit dalam bab 1. Ya. Okey, kita menceritakan aliran pusingan pendapatan ya, bab 1 ya, aliran pusingan pendapatan iaitu wang mengalir dalam negara dari isi rumah kepada firma. Kemudian daripada firma pada isi rumah. Ya, kalau 3 sektor pada kerajaan, 4 sektor luar negara. Ya, ekspor import. Ya, jadi wang mengalir ke dalam aliran pusingan pendapatan. Jika ada wang lain masuk ke dalam aliran pusingan pendapatan,
maka kita panggil suntikan. Ya. So maksud suntikan ialah aliran wang masuk ya, aliran masuk wang ke dalam aliran pusingan pendapatan yang akan menyebabkan pendapatan negara meningkat. Nah, ya. So komponen apa? Ya, suntikan ni J, ya. Injection, suntikan ni J. Okey, simbolnya adalah J. Aliran masuk wang. Wang apa yang masuk ke dalam aliran pusingan pendapatan? Okey, yang pertama ialah pelaburan. Ya, bank firma membuat pinjaman ke bank, ya, pinjaman pelaburan. So dapat pinjaman tadi, wang masuk ke dalam aliran pusingan pendapatan. Ya, jadi I ini ya adalah suntikan. Okey. Selain itu aliran masuk ke dalam aliran pusingan pendapatan, wang yang masuk lagi apa? Adalah perbelanjaan kerajaan, ya. Kerajaan keluarkan wang, ya, melakukan perbelanjaan kerajaan. Ya. So aliran wang masuk, ya. Selain itu aliran wang masuk dari mana? Dari ekspor, ya. Orang asing bayar, ya, beli barang kita bayar, so ekspor. Ya. Jadi di sini komponen suntikan iaitu wang masuk ada 3, iaitu pelaburan, perbelanjaan kerajaan dan juga ekspor. Ya. Okey, bocoran. Bocoran ialah aliran keluar wang. Ya, daripada aliran atau daripada aliran pusingan pendapatan yang akan menyebabkan pendapatan negara turun. Ya. So wang apa yang keluar? Okey, wang yang keluar yang pertama ialah tabungan. Kita simpan duit di bank, tak keluar lagi dah, duduk dalam tu. Saving. Ya. Okey, apa lagi? Wang keluar. Ya, wang keluar yang kedua adalah cukai. Kita bayar cukai kepada kerajaan. So simpan dalam kerajaan. Dan satu lagi ialah import. Kita beli barang import, kita bayar, duit mengalir keluar. Ya. So import juga adalah bocoran. Jadi di sini komponen bocoran adalah ya, tabungan, saving, ya, tax dan juga import. Ya, anda boleh gunakan simbol-simbol ini dalam jawapan. Ya. Jadi so komponen AE dah tahu, komponen suntikan juga dah tahu, komponen bocoran juga dah tahu. Okey, sekarang kita nak lihat bagaimana menentukan pendapatan negara. Ya. Okey, ada 2 pendekatan, ya. Penentuan keseimbangan pendapatan negara. Ya, ada 2 pendekatan atau 2 rajah yang kita gunakan untuk menentukan ya, keseimbangan pendapatan negara. Yang pertama, ya, kita menggunakan pendekatan ya, Y sama dengan AE. Ya. Pendekatan rajah Y sama dengan AE. Yang kedua ialah kita gunakan pendekatan rajah suntikan bocoran. Ya. Okay, sebelum ni kita kena tentukan dulu ya, perbelanjaan untuk 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor. Ya. Jika 2 sektor maksudnya hanyalah isi rumah dan firma sahaja yang terlibat. Ya. So isi rumah dan firma sahaja yang terlibat. Ya, maka komponen perbelanjaan agregatnya ialah AE sama dengan C tambah I. Ini perbelanjaan isi rumah dan ini perbelanjaan firma. Hanya 2 sahaja komponen perbelanjaan agregat. Jadi nak menentukan pendapatan negara, rumusnya ialah Y sama dengan C tambah I. Ya, inilah rumus ya, pendapatan negara dalam ekonomi
dua sektor. Ya, dua sektor. Okey, jika dia kata tiga sektor, maka wujud peranan kerajaan. Ya, bila tiga sektor yang terlibatnya adalah isi rumah, firma dan kerajaan terlibat dalam aktiviti ekonomi. Ya, jadi komponen perbelanjaannya adalah perbelanjaan agregat sama dengan C tambah I tambah G. Nah, ini komponen perbelanjaan agregat dalam ekonomi tiga sektor. Jadi nak menentukan keseimbangan pendapatan negara, rumusnya ialah Y sama dengan C tambah I tambah G. Ya, inilah rumus ya untuk menghitung pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor. Bila sebut empat sektor, ini ekonomi terbuka. Ya, ini ekonomi tertutup. Ya, empat sektor ekonomi terbuka. Ya, kita ada sektor luar negara. Jadi yang terlibatnya ialah isi rumah, firma, kerajaan dan juga sektor luar negara. Ya, semua terlibat. Ya, jadi komponen perbelanjaan agregatnya semua sekali. Iaitu perbelanjaan agregatnya terdiri daripada ya, C tambah I tambah G tambah X tolak M. Ya, jadi nak hitung pendapatan negara, itulah rumusnya. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X tolak M. Inilah rumus ya pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor. Okey ya. Sekarang kita nak lihat pendekatan suntikan bocoran. Ya, pendekatan suntikan bocoran. Okey, dalam dua sektor yang ada hanyalah isi rumah dan firma. Ya, isi rumah dan firma. Ya. Maka yang terlibatnya ialah ya kita tahu J sama dengan W atau suntikan sama dengan bocoran. Jadi suntikan dalam ekonomi dua sektor hanyalah I. Ya, I sahaja. Ya. Manakala bocoran dalam ekonomi dua sektor adalah saving sahaja. Jadi nak cari pendapatan negara, rumusnya. Nah, ya, inilah dia rumus. Ya, pendapatan negara. Ya, jadi nak hitung pendapatan negara, ya, maka inilah rumusnya. Pelaburan sama dengan tabungan. Ya, dalam ekonomi dua sektor. Dua sektor hanya isi rumah firma. Ini isi rumah, ini firma. Firma melabur, ya, melakukan pinjaman pelaburan, manakala isi rumah saving. Ya. Okey. Sekarang kita nak lihat ya tiga sektor. Okey, dalam ekonomi tiga sektor, nak hitung pendapatan negara, rumusnya ialah suntikan sama dengan bocoran. Okey, suntikan dalam ekonomi tiga sektor terdiri pada pelaburan tambah dengan perbelanjaan kerajaan. Dua sahaja suntikan. Bocoran pula ialah saving dan juga cukai. Nah, ya. Jadi inilah rumus untuk menghitung pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor. Sekarang kita nak lihat ya ekonomi empat sektor. Ya, apakah cara nak tentukan keseimbangan pendapatan negara? Ya, kita gunakan suntikan bocoran. Suntikan empat sektor maksudnya ya pelaburan tambah semua sekali lah ya, perbelanjaan kerajaan tambah dengan ekspor sama dengan suntikan tambah dengan cukai tambah dengan import. Nah, ya, inilah rumus untuk menghitung pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor. Ya. Okey, sekarang kita nak lihat ya keluk dan fungsi
bagi CIG. Ya, semua ni lah kita nak lihat ya, keluk ya bagi ya CIGXM. Ya, macam mana keluknya. Untuk C dengan S, ya C dengan S ada fungsi. Ya, ada fungsi. Ya. Ini adalah fungsi penggunaan, simbolnya C, dan ini adalah fungsi tabungan, simbolnya ialah S. Ya. Jadi fungsi penggunaan ya C sama dengan A tambah BYD. Okey, C ni adalah perbelanjaan penggunaan isi rumah. A ni adalah penggunaan autonomi. Pada pendapatan sifar. Maksudnya walaupun tak ada pendapatan, kita mesti berbelanja untuk kelangsungan hidup. Ya. Jadi A ni ada kita panggil penggunaan autonomi. Ya, semasa pendapatan sifar. Walaupun pendapatan tak ada, kita kena berbelanja. So perbelanjaan yang basic minimum ini kita panggil penggunaan autonomi. Okey, B ni adalah kecerunan keluk, ya, kecerunan keluk penggunaan, ya, ataupun kita panggil MPC, kecenderungan ya untuk penggunaan, ya, kecenderungan menabung pula, penggunaan, kecenderungan mengguna. Ya, kita panggil MPC. Maksudnya kecenderungan mengguna. Ya, rumus MPC, rumusnya adalah ya perubahan C bahagi perubahan Y. Ini rumusnya, ya, perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Ya. Apa maksudnya kecenderungan mengguna? Kecenderungan mengguna ni maksudnya daripada pendapatan berapa persen yang akan digunakan dan berapa persen yang akan ditabung. Ya, contohnya kalau pendapatan tu 100, okey, 80% akan dibelanjakan. Ya. Maka 0.8. Ya, ataupun 80%. Manakala bakinya 20% akan ditabung. Ya. Jadi inilah rumus ya MPC. Nanti cikgu akan terangkan. Okey, kita lihat fungsi tabungan. Fungsi tabungan ialah S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B Y D. Okey, apa itu S? S ini saving ataupun tabungan. Negatif A maksudnya makan tabungan. Nilainya sama macam penggunaan autonomi, sama. Apa maksudnya makan tabungan? Semasa pendapatan sifar, ya, kita nak berbelanja, contohnya anda lah, ya, tak ada upah, tak ada gaji, tapi kena berbelanja untuk survive hidup, katakan 500. So 500 ni penggunaan autonomi. Dari mana nak dapat 500 ni? Ya, daripada saving, keluarkan saving. Ya, keluarkan saving. So ini kita panggil makan tabungan. Nilai sama. Kalau ini 500, kalau A 500, maka negatif A ialah negatif 500. Ya. Okey, 1 tolak B ini adalah ya kecerunan keluk S. Ya, ataupun kita panggil MPS. Ya, maksudnya kecenderungan menabung. Ya, kecenderungan menabung. Okey. Macam mana kita nak cari ya nilai 1 tolak B ni? Ya. So, rumusnya adalah
MPS sama dengan perubahan S bahagi perubahan Y. Ini rumus yang pertama. Ataupun rumus yang kedua, 1 tolak B, B MPC. Maka nak cari MPS 1 tolak dengan MPC. Ya. Jadi nak cari rumus MPS 1 tolak MPC. Sama juga ya dengan ya, MPC. Ya, nak cari ya MPC, MPC sama dengan 1 tolak MPS. Dapatlah MPC. Ya. Okey. Inilah daripada yang kita ajar tadi ya. Ya, sekarang CS. Fungsi C, fungsi S. Ya, sebelum kita pergi kepada kelok, kita lihat ya definisinya. C adalah perbelanjaan penggunaan isi rumah. Ya, definisi C ialah bahagian pendapatan boleh guna yang dibelanjakan isi rumah untuk membeli barang dan perkhidmatan. Maksudnya daripada pendapatan tadi bukan semua boleh dibelanjakan. Ya, contohnya anda bekerja gaji 1,500, bukan semua 1,500 ni boleh dibelanjakan. Ya, boleh digunakan untuk beli barang dan perkhidmatan. Tidak. Ya, kita kena bayar cukai. Ya. Jadi dari 1,500 ni, ya mungkin kita bayar cukai 200. Jadi yang kita boleh belanjakan adalah 1,300. So bahagian pendapatan boleh guna yang ya boleh dibelanjakan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Okey, tabungan pula bahagian pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan. Sebaliknya disimpan atau ditabung di dalam ya institusi kewangan. Ya, contoh gaji tadi ya 1,500, ya 300 kita bayar cukai, tinggal 1,200. Okey, belanja 1,000 sahaja, so C. 200 lagi kita tabung, itu adalah S, ya. Sekarang fungsi C, tadi kita dah tahu fungsi C sama dengan A tambah BYD. Ya, apa maksud atau definisi fungsi C? Fungsi C ialah satu persamaan yang menunjukkan hubungan, ya hubungan antara pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan penggunaan. Manakala fungsi S ialah satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara pendapatan boleh guna dengan S, saving. Ya, jadi di sini awak tengok ya, pendapatan boleh guna. Hanya pada C dan S sahaja yang ada pendapatan boleh guna. Apa itu pendapatan boleh guna? Ya, nanti kita akan terangkan. Ya, kita lihat kelok C dan kelok S dulu. Ya. Okey, kelok C, macam mana kelok C? Ya. Okey, bab 3 kita ada banyak rajah, jadi kena alert rajah ya. Kena alert rajah. Pak C kena betul. Pak C salah terus kosong rajah tadi. Ya, Pak C kena betul. Ini adalah pendekatan YAE dan ini pendekatan suntikan bocoran. C hanya ada dalam komponen AE. Ya, kita tahu AE sama dengan C tambah I tambah G. Ya. C tiada dalam ya suntikan bocoran. Jadi kalau C hanya ada pada rajah YAE. Okey, saving pula ya, saving, cukai dan sebagainya, dia tiada dalam AE. Dia hanya ada dalam suntikan bocoran sahaja. Ya, jadi kena hati-hati. Kalau dia nak rajah YAE, yang inilah. Kalau soalan nak rajah suntikan bocoran, yang ini. Okey, ini adalah paksi perbelanjaan agregat dan ini adalah paksi pendapatan. Jangan terbalik. Ini adalah kelok pembahagi pada sudut 45 darjah. Kelok pembahagi ini adalah Y sama dengan AE. So, macam mana kelok C? Kelok C seperti ini. Ini kelok C. Ya, kelok C. Ya, jadi ini adalah A. Apa maksud A tadi? Penggunaan auto
autonomi semasa pendapatan sifar. Semasa pendapatan sifar, ya, A ni adalah penggunaan autonomi. Kena berbelanja sebanyak ini. Ya. Okey. Kita tadi ada belajar MPC, kecenderungan mengguna. Apa maksudnya MPC? MPC ialah ukuran yang menunjukkan, ya, pertambahan penggunaan akibat tambahan pendapatan boleh guna. Kalau pendapatan boleh guna naik, ya, 100%, berapa peratus, ya, perbelanjaan, tambahan perbelanjaan penggunaan. Ya. Okey, tadi kita lihat MPC. Jadi macam mana nak hitung MPC? Daripada kecerunan keluk C. Iaitu kalau saya ambil di sini, ya, contohlah. Ini perubahan C, ini perubahan Y. Ya. Jadi rumus MPC, ya, MPC sama dengan perubahan C bahagi perubahan Y. Dapatlah MPC. Nilainya tidak boleh lebih daripada 1. Ya. Jadi C bahagi dengan Y. Ya. So dari sini awak dapatlah nilai Y. Dari sini awak dapatlah nilai C. Bahagikan dapatlah nilai MPC. Okay, sekarang kita nak lihat keluk S. Ini Pak C. Pak C, ya. Pak C suntikan bocoran. Ini Pak C Y. Ya. Okey, keluk, ya, keluk S, dia ada negatif. So daripada bawah sini, ni kosong, dia daripada bawah naik ke atas. Ini adalah keluk S, ya. Ini adalah negatif A. Nilai dia sama di sini. Kalau ini 100, maka ini negatif 100. Ya. Okay, semasa kita belajar keluk S tadi, ya, tentang saving, kita ada belajar MPS, ya, kecenderungan menabung. Apa maksudnya kecenderungan menabung? Satu ukuran yang menunjukkan pertambahan, ya, tabungan akibat tambahan pendapatan boleh guna. Kalau pendapatan boleh guna naik, ya, naik 100%, berapakah tambahan saving? Ya. So nak cari MPS, ya, rumusnya kita dah tahu tadi, ya, MPS, ya, sama dengan perubahan S bahagi perubahan Y. Ya. So MPS adalah kecerunan keluk S. So nak cari MPS boleh guna rumus ini. Ya, perubahan S bahagi perubahan Y. Ya. So dari sini awak dapatlah perubahan S ni berapa, ya, perubahan Y nya berapa, bahagikan dapatlah nilai MPS. Nilai MPS tidak lebih dari 1. Ya. Jadi MPS, ya, kita tahu, ya, Y sama dengan C tambah S. Dari pendapatan kita, ya, kita belanjakan dan kita tabung. Bakinya kita tabung. Kalau pendapatan 1,200, 1,000 belanja, 200 tabung. Ya. Jadi nilai MPC, ya, tambah dengan nilai MPS sama dengan 1. Dia tak boleh lebih daripada itu. Ya. So, okey, tadi kita ada sebut YD. Apa itu YD? YD adalah pendapatan boleh guna, ya, pendapatan boleh guna. Okey. Cukai mempengaruhi C, perbelanjaan penggunaan, dan juga S. Ya. Cukai menyebabkan pendapatan boleh guna akan turun. Ya, kesannya C turun, S juga turun. Kita lihat fungsi tadi, fungsi C belakang dia ada YD. Fungsi S juga belakang dia ada YD. Apa-apa ada YD, maka dia dipengaruhi oleh cukai. Kalau cukai naik, maka YD turun. Ya, kesannya C dan S juga turun. Nak hitung YD, pendapatan boleh guna sama dengan pendapatan tolak cukai. Ya. So apabila cukai naik, perbelanjaan penggunaannya turun. Untuk lihat berapa banyak C turun atau perubahan C turun atau C naik, ya, maka
perubahan C sama dengan NPC darab dengan perubahan T. Ya, NPC darab dengan perubahan T. Kalau cukai turun, C naik. Berapa banyak C naik? Kita lihat perubahannya menggunakan rumus ini. Begitu juga dengan saving. Ya. Apabila cukai naik, ya, saving akan turun. Ya. So nak lihat berapa banyak, ya, saving kita turun, ya, rumusnya NPS sama dengan NPS darab dengan perubahan T. Jadi nak cari perubahan S, ya, berapa banyak tabungan turun, rumusnya ialah NPS darab perubahan T. Begitu juga kalau cukai turun, sebaliknya, ya, cukai turun, ya, tabungan naik, saving naik. So berapa banyak saving naik? Gunalah rumus ini. Okey, kita boleh tunjuk, ya, melalui pengiraan, ya, contohnya, ya. Di sini C sama dengan 1000 tambah 0.8 YD, cukai adalah 200. Selepas cukai, fungsi C, fungsi S juga berubah, ya. Fungsi S juga berubah apabila cukai dikenakan. Okey, kita lihat. Ini adalah, ya, fungsi cukai, fungsi C sebelum cukai. Sekarang kita nak lihat selepas cukai. C sama dengan 100 tambah 0.8. Nak cari YD, rumus tadi Y tolak T. Y tolak T. Nak cari YD, ya, Y mesti tolak T. Ya. Jadi C sama dengan 1000 tambah 0.8. Y tolak cukai dia beri 200. Ya. Okey, jadi C sama dengan 1000 tambah, ini darab dengan ini dulu, 0.8 Y, dan ini darab dengan ini. 8 kali 2 16, 160. Ya. Jadi fungsi selepas cukai, kita buat C1, yang ini sebelum cukai C kosong lah, sama dengan 1000 tolak 160 sama dengan 840 tambah 0.8 YD. Dah tolak cukai, maka dapatlah YD. Ini adalah fungsi penawaran, fungsi tabungan selepas cukai. Ya. So dari sini apa yang kita nampak? Sebelum cukai, selepas cukai. Sebelum cukai 1000, selepas cukai 840. Sebelum cukai NPC 0.8, selepas cukai NPC tetap 0.8. Jadi kesimpulan kita apa? Ya, kesimpulannya selepas cukai penggunaan autonomi turun. Ya. So kesan cukai yang pertama, penggunaan autonomi turun. Ya, penggunaan autonomi turun daripada 1000 ke 840. Maksudnya keloknya akan turun selepas cukai. Ya. Okey. Sebelum masuk S ni, saya habiskan dulu lah dengan cukai. Ya. Jadi kelok, ya, keloknya akan beralih ke bawah bila, ya, cukai dikenakan, C turun. Jadi ini adalah kelok asal. Ya, AE, ya, Y sama dengan AE. Ini adalah kelok C kosong. Ya, sebelum cukai, di mana nilai penggunaan autonomi 1000.
Ya. So C kosong sama dengan 1000 tambah 0.8 YD. Ya, ini adalah fungsi dia. Selepas cukai dikenakan, ya, C turun. Bila T dikenakan, C turun. Keluk beralih ke bawah, selari ke bawah. C1. Ya. So turun ke bawah. Ya. Ini kita panggil perubahan C. Ya. So fungsi yang baru ialah 840 tambah 0.8 YD. Ya. Penggunaan autonomi daripada 1000 dah turun menjadi 840. So di sini nilai A-nya dah menjadi 840. Ya. Jadi di sini so kesan yang kita nampak, pertama penggunaan autonomi turun, yang kedua MPC tidak berubah. Ya. Sekarang kita nak lihat kesan cukai ke atas C. Ya. Kesan cukai ke atas C pula S. Ya, ke atas S. Ya, kita tahu ya, bila cukai dikenakan S turun. Ya. Jadi contoh, tadi diberi contoh C sama dengan 1000 tambah dengan 0.8 YD. T-nya adalah 200. Dari sini kita boleh cari fungsi S. Daripada C boleh cari fungsi S. S sama dengan nilai makan tabungan sama dengan penggunaan autonomi, cuma ada negatif. Nak cari nilai MPS 1 tolak 0.8, 0.2 YD. Ini adalah fungsi S sebelum ya cukai. Sebelum cukai. Sekarang kita nak lihat fungsi C selepas cukai. Macam mana selepas cukai? Ya. So bila ada YD, ingat Y mesti tolak dengan T. Ya. Okey, jadi di sini S sama dengan negatif 1000 tambah 0.2 YD. YD Y tolak T. Ya. Jadi S sama dengan negatif 1000 tambah 0.2 Y. Ini darab dengan ini. Sekarang ini darab dengan ini. Ya. Oh, belum lagi. Okey. Y tolak T-nya 200. Ya. 200. So, S sama dengan negatif 1000 tambah 0.2 Y tolak 40. Ya, lebih 40. Jadi, S sama dengan negatif 1000 tambah negatif 40, negatif 1040 tambah 0.2 YD. Dah tolak T maka Y akan jadi YD. So ini adalah fungsi. Ya, fungsi. Fungsi S selepas ya cukai. Ya, sekarang kita nak lihat ya keluk S. Jadi sebelum kita keluk, kita lihat kesan ya. Kesan ya cukai yang pertama kita lihat apa yang berlaku. Ya, makan tabungan daripada negatif 1000 sekarang dah menjadi negatif 1040. Ya, pelajar selalu silap di sini. Dia kata semakin naik, dia lihat angka, dia tak lihat depan ni negatif. Bila negatif, semakin besar angka, maksudnya semakin menurun. Hati-hati, jangan tengok angka saja, lihat depan dia ada negatif. Jadi di sini apa? Kesannya ialah ya, makan tabungan turun. Ya, dari negatif 1000 kepada negatif 1040. Turun. Yang kedua, apa kesan yang kedua?
Yang keduanya kita lihat NPS tetap. Ya, tetap ya pada 0.2. Ya, NPS dia tetap. Okey, sekarang kita nak lihat ya kesan cukai melalui keluk. Ya, melalui keluk S. Okey, ini adalah paksi pendapatan, ini paksi suntikan bocoran. Ya, dan ini adalah kosong. Ya, kalau sebelum ya, sebelum cukai S sama dengan negatif 1000 tambah 0.2 YD. Ya. So nilainya di sini adalah negatif 1000 di sini. Ya. Apabila cukai dikenakan, maka S turun, kalau S beralih ke bawah. Ya, ke bawah menjadi S1 sama dengan negatif 1040 tambah 0.2 YD. Ya, di mana makan tabungannya telah turun menjadi negatif 1040. Ya. Jadi apa yang ternampak? Kesan cukai ke atas C, kalau C turun ke bawah. Kesan cukai ke atas S, kalau S juga turun ke bawah. Okey, kita teruskan dengan fungsi yang seterusnya. C sudah, S sudah. Sekarang kita nak masuk kepada IGXM. Ya, fungsi IGXM. Ya. Okey, fungsi IGXM dia tiada YD. So bila tiada YD, ya maka kita tak tolak cukai lah. Ya, okey, kita lihat di sini. Fungsi pelaburan. Ya. Apa maksudnya pelaburan? Ya, apa maksud pelaburan? Okey, pelaburan juga dikenali sebagai pembentukan modal tetap kasar swasta. Ya, nama lain kepada pelaburan ialah pembentukan modal tetap kasar swasta. Ya, iaitu perbelanjaan firma ke atas barang modal. Ya, untuk aktiviti pengeluaran. Ya, pelaburan ni dia meliputi beli mesin jentera, ya, beli bahan mentah atau barang separuh siap atau barang siap, ya, barang akhir. Ya, perbelanjaan pembinaan, contohnya pembinaan kilang, ya, bangunan pejabat dan sebagainya. Ya, selain itu adalah perbelanjaan ke atas latihan sumber manusia. Itu semua termasuk dalam pelaburan. Okey, fungsi pelaburan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara AE, perbelanjaan agregat, ya, dengan pendapatan. Menunjukkan hubungan pelaburan dengan pendapatan. Ya, keluk UI pelaburan, keluknya seperti ini, tetap mendata. Ini adalah keluk I. Ya, kita panggil pelaburan autonomi. Ya, iaitu pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Tak kira lah pendapatan negara naik ke, pendapatan negara turun ke, pelaburannya tetap. Ya. Okay, yang melakukan pelaburan ni adalah firma. Jadi firma target atau matlamat dia melakukan pelaburan, tentulah dia nak untung. Kalau tak untung, dia tak akan melakukan pelaburan. Ya. Jadi nak lihat untung, ya, maka firma akan lihat, ya, kecekapan modal sud atau MEI. Ya. Kecekapan, ya, modal sud. Apa itu kecekapan modal sud? Ya, MEI maksudnya peratusan keuntungan yang diperolehi oleh firma daripada pelaburan. Jika melabur, berapakah untungnya? Adakah dia boleh dapat untung 100% atau dia boleh dapat untung 50%? Ya. Firma akan melakukan pelaburan jika kadar pulangan pelaburan
lebih besar daripada kadar bunga. Ya, jadi kadar bunga mempengaruhi pelaburan. Jika kadar pulangan pelaburan lebih besar daripada kadar bunga, maka firma akan melakukan pelaburan. Sebab nak melakukan pelaburan, firma terpaksa buat pinjaman pelaburan. Jadi kadar bunga yang perlu dibayar tu adalah kos. Maka dia mestilah dapat untung lebih daripada kadar bunga, baru dia nak melabur. Keloknya adalah seperti ini. Ini adalah kadar bunga dan ini adalah I. Jadi kelok NEI adalah seperti ini. Kelok NEI berbentuk mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan hubungan antara kadar bunga dengan pelaburan adalah songsang. Jika kadar bunga naik, maka pelaburan turun. Jika kadar bunga naik, maka pelaburan turun. Sebab kadar bunga ni merupakan kos meminjam. Kalau kadar bunga naik, kos meminjam naik, maka pelaburan terpaksa dikurangkan. Okey, habis dah fungsi pelaburan. Kita masuk pada fungsi perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan ada dua, iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Ini adalah kelok G. Keloknya adalah seperti ini. Apa maksudnya? Sama juga dengan I. Keloknya adalah tetap. Apa maksudnya? Pendapatan negara naik ke atau pendapatan negara turun ke, perbelanjaan kerajaan tetap tidak berubah. Okey, so I sudah, G sudah. Kita lihat X dan M. Fungsi X dan fungsi M. Okey. Sektor luar negara kita ada ekspor dan kita ada import. Kita nak lihat fungsi ekspor dan fungsi import. Okey, kalau ekspor berbentuk seperti ini. Ekspor. Ini adalah kelok ekspor. Kelok I, kelok G, kelok ekspor X adalah tetap tidak berubah. Sama ada pendapatan negara naik ke, pendapatan negara ke, turun ke, ekspor adalah tetap. Jadi dia seperti ini. Sekarang kita lihat fungsi import. Fungsi import dia adalah seperti ini. Import hanya ada dalam suntikan bocoran. Jadi kita JW. Bentuk kelok import adalah seperti ini. Kelok importnya berbentuk mencerun seperti itu. Sebab import adalah bocoran. Import adalah bocoran. Okey. Fungsi import ialah satu kelok yang menunjukkan hubungan antara import dengan ekspor. Semakin tinggi pendapatan, bila dia macam ni, maka dia berubah. Jadi kalau pendapatan naik, maka import juga naik. Sebab dia bercerun positif. Hubungannya adalah langsung terhadap pendapatan. Kalau pendapatan naik, maka import naik. Sebaliknya kalau pendapatan turun, maka import juga turun. Okey, sekarang kita nak tunjukkan bagaimana nak menentukan keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan rajah Y sama dengan AE dan rajah suntikan bocoran pada harga tetap, 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Kita lihat kalau Y sama dengan AE. Ini adalah paksi AE, perbelanjaan agregat,
dan ini adalah paksi pendapatan. Ini kelok pembahagi. Ya. Okey. Kelok perbelanjaan agregat adalah seperti ini. AE. Ya. Keseimbangan tercapai apabila kelok Y sama dengan AE bersilang dengan kelok AE ni di titik E kosong. Maka keseimbangan pendapatan negaranya adalah di sini. Y kosong. Ya. Kalau dapat soalan, gariskan kata kunci. Kalau kata kunci tu nak 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, komponen dia kenalah berhati-hati. Katakan ini adalah kelok perbelanjaan agregat yang asal. Jika soalan kata nak 2 sektor sahaja, maka C tambah I sahaja. Jangan tambah belakang. Bila tambah belakang, rajah tolak 1 atau rajah kosong. Okey, kalau dia nak 2 sektor, anda bagi 3 sektor, 4 sektor, rajah automatik kosong. Ya. So jawapan awak kosonglah keseluruhan huraian pun. Ya, jadi hati-hati. Gariskan kata kunci. Kalau kata kunci tu nak 3 sektor, maka isi rumah, firma tambah 1 lagi. Perbelanjaan kerajaan. Ya. Kalau soalan nak 4 sektor ataupun dia kata soalan nak ekonomi terbuka, maka tambah ekspor, tolak import. Ya. Tambah ekspor, tolak import. Ya. So, bagaimana nak tentukan keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan rajah Y sama dengan AE? Senang. Ya. Kelok Y sama dengan AE bersilang dengan kelok AE kosong. Ya. So titik keseimbangan E kosong, ya, pendapatan keseimbangan pendapatan negara adalah Y kosong. Jika soalan kata, ya, mana-mana komponen di sini CIG, ya, X naik, mana-mana komponen, saya padanan dulu lah, ya, mana-mana komponen tu naik, maka keluk juga ia akan beralih. Ya, mana-mana komponen, tak kira lah, ya, apa nama, C ke, I ke, G ke, S ke, N ke, meningkat, maka keluk AE juga akan meningkat. Ya. Dan di sini, jika C, I, G, X mana-mana naik atau N turun, ya, kesannya perbelanjaan agregat akan naik. Kalau AE beralih ke atas, maka pendapatan juga akan berubah. Contoh, katakan soalan kata, ya, jika X naik, ya, huraikan kesannya, kesan kenaikan X ke atas pendapatan negara. So dia akan naik. Ini X yang asal. Jika X naik, AE naik. Kalau AE akan beralih ke atas selari. Ya, selari. Menjadi AE 1. Jadi komponen lain tidak berubah. C tambah I tambah G tambah X yang berubah. So X1 ya tambah pula. Tolak N. Ya. Jika X naik. Kalau soalan kata, ya, jika cukai naik. Ya, sini tak ada cukai. C tak ada cukai, C, I, G tak ada T. T tak ada. Tapi T mempengaruhi C. Kalau cukai naik, perbelanjaan penggunaan isi rumah turun. So kita nampak C, komponen C. So C turun. Jadi keluk akan beralih ke bawah. Ya, jadi bila C turun, AE turun. So keluk akan beralih ke bawah. So beralihlah ke bawah selari.
Contohnya AE 2. Ya. So, keseimbangannya di E2. Pendapatannya turun Y2. Apa komponen terlibat? Yang terlibat tadi C sahaja. Jadi C1. Yang lain macam biasalah. $N. Ya. So, inilah ya penentuan keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan rajah Y sama dengan AE. Kalau komponen CIGX naik atau M turun, ya, sebab apa turun? Tu negatif. Turun, dia songsang. Maka AE naik, ya, pendapatan naik. Ya. Pendapatannya adalah di sini. E1. Nampak tak pendapatannya naik. Ya. So, kesannya pendapatan naik. Ya. Sebaliknya, jika ya mana-mana komponen turun atau M naik, maka AE turun. Ya, kesannya pendapatan juga turun. Ya. So, ini rajah Y sama dengan AE. Sekarang kita nak lihat rajah suntikan bocoran. Ya. Rajah suntikan bocoran. Okay, Y JW, ya, kosong. Ini adalah keluk suntikan. Dan ini adalah keluk bocoran. Jika soalan tu kata nak dua sektor, ya, maka yang terlibatnya adalah bocorannya S. Ya, manakala suntikannya adalah I. Jadi ini sahaja yang terlibat. Ya. Kalau soalan tu kata 3 sektor, maka ada cukai dan perbelanjaan kerajaan. Cukai bocoran, perbelanjaan kerajaan suntikan. Tu kalau dia kata 3 sektor. Jika 4 sektor atau ekonomi terbuka, maka ada ekspor dan import. Ya, import adalah bocoran, ekspor adalah suntikan. Ya, jadi inilah keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi. Ya, 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor. Keseimbangan tercapai apabila keluk suntikan bersilang dengan keluk bocoran di E kosong. Pendapatannya ialah Y kosong. Ya, so pendapatannya adalah Y kosong. Inilah cara nak menentukan keseimbangan pendapatan negara. Okey. Kalau STM atau IGX berubah, ya, jika ya I atau G atau X naik, maka suntikan naik. Ya, kalau suntikan ya beralih ke atas. Ya, so dia beralih ke atas. So lukislah ke atas. Lukis. Ya, contohlah. Ya, saya buat contoh. Ya. Keluknya yang baru ini adalah katakan I naik. Ya, jadi I 1, ini I kosong. Tambah dengan G, tambah dengan X. Yang naiknya ialah I. Ya. So, apa yang kita nampak? Keseimbangannya di sini, pendapatannya naik. Kalau suntikan naik, maka pendapatan juga naik. Kalau suntikan turun, maka pendapatannya juga turun. Okay, sekarang kita lihat bocoran. Ya, kita padam. Banyak-banyak rajah nanti awak pening. Padam dulu. Okey. Katakan bocoran. Sebab yang selalu pelajar salah jawab ialah bocoran. Ya. Jika S atau T atau N naik, maka bocoran naik. Ya, bocoran naik. Ya, jadi
beralih ke atas. Yang ini yang ramai keliru. Ya, kalau bocoran naik disebabkan oleh S naik, maka ini S kosong lah. Ya, saving naik, jadi kelok ni akan beralih ke atas. Ya, katakan di sini. Contohlah, ya, ini bocoran yang baru S1. Yang lainnya cuma saving, yang lain tak berubah. So tulis macam biasa. T tambah N. Ya. So, apa yang kita nampak? Keseimbangan telah beralih di sini. I1. Maka pendapatan turun ke Y1. Jadi kalau bocoran naik, ya, kesannya pendapatan turun. Ya, kalau bocoran naik, pendapatan tu turun. Okey. Kenapa pelajar selalu keliru? Kalau dia kata bocoran naik, maka dia turun ke bawah. Ya, sebab mungkin dia ingat teluk Didi. Didi naik, Didi beralih kanan. Jadi dia ingat pun ini pun macam Didi lah, beralih kanan. Salah ya, bocoran lain. Ya, kalau bocoran naik, dia naik ke atas. Kalau bocoran turun, dia turun ke atas. Kita boleh berpandukan kepada makan tabungan dia lah. Ya, makan tabungan dia. Kalau turun, turun ke bawah. Kalau dia naik, naik ke atas. So kena